30 minit. Terima kasih, Puan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai, salam Malaysia Madani. Tuan Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada 23 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan Rang Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Pindaan 2024. Pandangan dan soalan yang dikemukakan adalah penting untuk memperkukuhkan pemahaman kita bersama mengenai keperluan dan matlamat pindaan ini. Rang undang-undang ini disediakan dengan satu tujuan yang jelas untuk memperkukuhkan kesiapsiagaan dan respon negara dalam menghadapi ancaman penyakit berjangkit dengan lebih berkesan demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, dalam pergulungan ini saya akan menjawab isu-isu utama yang dibangkitkan dengan membahagikan kepada beberapa fokus utama, iaitu penyelarasan terminologi, kuasa penguatkuasaan, kuasa ketua pengarah tidak mengatasi kuasa menteri, penggunaan teknologi untuk pemantauan pengasingan, pemberitahuan kes penyakit berjangkit dan kesiapsiagaan pencegahan dan penularan wabak, serta kadar kompaun sebagai deteran ataupun langkah pencegahan. Berkenaan tentang penyelarasan terminologi dan kuasa penguatkuasaan yang dibangkitkan oleh ramai yang berhormat di dalam Dewan pada Julai yang lepas dan juga hari ini, seperti YB Kuala Langat, YB Bakri, YB Bandar Kuching, YB Puchong, YB Rasah, YB Betong dan ramai lagi yang berhormat. Pertama sekali, merujuk kepada pindaan terminologi, saya mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat YB Kuala Langat dan Bakri atas pandangan yang diberikan. Pindaan ini bertujuan untuk menyelaraskan istilah inspektor kesihatan kepada pegawai kesihatan persekitaran selaras dengan skim perkhidmatan kerajaan dan Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016, Akta 774. Ini bertujuan untuk memastikan profesyen ini beroperasi di bawah satu struktur yang seragam, cekap dan berkesan. Bagi persoalan yang dibangkitkan, Yang Berhormat Kuching, Puchong dan juga Yang Berhormat Rasah mengenai penguatkuasaan yang dikatakan terlalu luas, termasuklah istilah penggunaan kekerasan, seperti mana yang dinyatakan dalam Seksyen baharu 14A, izinkan saya menjelaskan bahawa pegawai yang diberi kuasa adalah pegawai yang terlatih bertindak mengikut satu garis panduan penguatkuasaan yang telah dirangka bertujuan pemantauan untuk memastikan tiada kejadian penyalahgunaan kuasa berlaku. Sebagai contoh, penggunaan kamera badan ataupun body kamera semasa penguatkuasaan dijalankan. Ini adalah bertujuan untuk memastikan aktiviti penguatkuasaan dilaksanakan secara profesional dan berintegriti. Dan untuk maklumat rakan-rakan di dalam Dewan, pada tahun 2023 kita telah menyediakan 357 unit body kamera sedia ada, dan juga pada tahun 2024 kita ingin memohon sebanyak 4,723 unit dengan peruntukan hampir 5.6 juta dan sedang menunggu kelulusan, dan saya berharap agar Yang Berhormat yang menyokong pindaan rang undang-undang ini dapat memberikan sokongan ketika pembentangan bajet yang kelak. Dalam pada masa yang sama juga saya ingin menyatakan terima kasih kepada Yang Berhormat Tanjung Karang, Yang Berhormat Beaufort dan juga Yang Berhormat Bukit Beaufort yang telah pun memberikan sokongan padu terhadap pindaan perlembagaan pada masa ini. Dan juga seterusnya saya ingin merujuk kepada isu yang dibangkitkan seperti Arau, Kuala Krai dan ramai lagi seperti Yang Berhormat Balik Pulau, Yang Berhormat Rasah berkenaan tentang kuasa ketua pengarah tidak mengatasi mengatasi kuasa menteri. Merujuk kepada kebimbangan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang disokong oleh ramai ahli-ahli Yang Berhormat berkenaan tentang kuasa menteri, dan juga Yang Berhormat YB Jelutong pun menyebut yang dikatakan mungkin terlalu luas ataupun berlebihan, serta persoalan sama ada kuasa ketua pengarah boleh mengatasi kuasa Menteri Kesihatan.
izinkan saya memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Sebelum itu, saya mohon memberikan penjelasan berkaitan soal Regularity Impact Analysis ataupun RIA yang diutarakan oleh Yang Berhormat Bandar Kuching. Sebagai makluman, pada 17 Mac 2023, pindaan akta ini telah pun mendapat pengecualian bagi menjalani proses RIA oleh pihak Perbanan Produktiviti Malaysia ataupun MPC. Kuasa Ketua Pengarah di bawah pindaan ini merujuk kepada langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan mengawal penyakit berjangkit. Semua tindakan yang dilaksanakan oleh Ketua Pengarah adalah berlandaskan kepada amalan berasaskan bukti ataupun evidence-based practice. Namun, ia masih tertakluk kepada budi bicara Menteri Kesihatan. Malah, Menteri boleh membatalkan atau mengubah arahan Ketua Pengarah sekiranya ia bertentangan dengan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, arahan pengasingan bagi kes positif COVID-19 dan tempoh pengasingan dibuatkan dengan teliti berdasarkan penilaian risiko dengan mengambil kira kadar kebolehjangkitan, situasi kes semasa serta status vaksinasi. Arahan ini diputuskan berdasarkan input teknikal dan perbincangan dengan pakar-pakar seperti pakar perubatan penyakit berjangkit, pakar perubatan kesihatan awam dan lain-lain bidang kepakaran yang berkaitan. Di samping itu, di bawah Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969, Akta 2, Menteri mempunyai tanggungjawab utama dalam menetapkan dasar-dasar kesihatan awam negara. Seksyen 2, Akta 2 memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh melalui perintah menetapkan tanggungjawab ataupun fungsi tertentu kepada seorang menteri. Ini bermakna kuasa yang diberikan kepada Ketua Pengarah merujuk kepada pelaksanaan dasar yang diputuskan oleh menteri dan tidak sekali-kali boleh mengatasi ataupun membatalkan arahan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri. Selain itu, pada Seksyen 31 Akta 342, Menteri mempunyai kuasa untuk membuat peraturan-peraturan bagi melaksanakan peruntukan Akta 342. Mengikut kewajaran dan pendapat Menteri, bagi tujuan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Sekali lagi, kesemua itu tentunya mestilah berlandaskan kepada amalan berasaskan bukti dan evidence-based practice. Bukan menggunakan rasa-rasa saja, Puan Speaker. Seterusnya, saya ingin menyentuh berkenaan tentang apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jempol, Kuala Langat dan juga Tenggara dan ramai lagi Yang Berhormat berkenaan tentang kebimbangan mengenai peranti pengesanan ataupun tracking device seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Pulai selaku pengurusi Jawatankuasa Parlimen bagi Kesihatan, apa yang dialami beliau ketika PKP ataupun pandemik itu adalah merupakan satu pengajaran berkenaan tracking device. Mungkin ketika itu apa yang diperkenalkan adalah masih baru. Walaupun demikian, kami ingin memberikan jaminan melalui RUU ini, kita pun telah mengkaji dan juga menyediakan prosedur yang bersiap sedia untuk masa depan bagaimana untuk kita memilih tracking device yang bersesuaian dan juga berfungsi agar tidak diragui oleh pengguna tracking device tersebut. Peranti ini juga akan digunakan untuk memastikan pematuhan arahan pengasingan dalam mencegah penularan penyakit berjangkit. Pegawai yang diberikan kuasa boleh mengeluarkan perintah pemakaian peranti pengesanan bagi orang yang dijangkiti atau disyaki atau individu yang terdedah kepada penyakit berjangkit. Penetapan keperluan pemakaian peranti dan tempoh pemakaiannya dibuat berdasarkan penilaian risiko yang teliti dan amalan berasaskan bukti yang merangkumi faktor seperti cara penularan ataupun mode of transmissions, kadar kebolehjangkitan dan tempoh inkubasi sesuatu penyakit. Sebagai contoh yang jelas, semasa pandemik COVID-19, penularan virus ini berlaku melalui titisan udara dan kadar kebolehjangkitan yang tinggi, terutama dalam kalangan individu yang dijangkiti sebelum dan selepas gejala muncul. Lebih-lebih lagi semasa kemunculan varian Delta. Dalam situasi ini, peranti pengesanan telah diperkenalkan sebagai satu langkah kritikal untuk memantau pematuhan pengasingan individu yang dijangkiti, memastikan arahan kuarantin dipatuhi sepenuhnya. Langkah yang sama boleh diaplikasi
dalam penyakit berjangkit lain mengikut keperluan berdasarkan penilaian risiko yang dijalankan seperti Multi-Drug Resistant Tuberculosis MDR-TB dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus ataupun MERS-CoV. Penggunaan teknologi pengesanan dalam kes ini adalah penting untuk memastikan pematuhan langkah kawalan, mengurangkan risiko penularan dalam komuniti dan melindungi kesihatan awam, seterusnya mengekang krisis kesihatan daripada menjadi lebih serius. Berkenaan tentang pemberhentian kes dan kesiapsiagaan menghadapi wabak. Seperti yang dibangkitkan oleh semua wakil rakyat, notifikasi awal kes yang disyaki dan disahkan adalah penting bagi memastikan langkah kawalan dilaksanakan tanpa kelengahan. Buku definisi kes penyakit berjangkit Malaysia edisi yang terkini diguna pakai sebagai rujukan dalam notifikasi kes, yang mana perkara ini amat penting untuk tindakan pencegahan wabak. Pengalaman kita ketika menghadapi pandemik COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya pelaporan dan tindakan pantas untuk mencegah penularan penyakit. Pindaan yang dicadangkan adalah untuk memperkukuhkan lagi kesiapsiagaan terhadap penyakit-penyakit baharu ataupun emerging disease dan yang berulang muncul semula ataupun re-emerging seperti yang dibangkitkan oleh ramai yang berhormat. Isu yang sangat banyak diperkatakan iaitu berkenaan tentang kadar kompaun. Mengenai kenaikan kadar kompaun, terdapat beberapa ahli parlimen dan yang berhormat di dalam Dewan ini telah menyuarakan kebimbangan bahawa ia mungkin menjadi beban kepada rakyat, terutama sekali golongan B40. Selain itu, isu lain yang dibangkitkan adalah tahap literasi kesihatan yang masih rendah di kalangan rakyat Malaysia. Dan juga saya sedar bahawa pandangan yang berhormat berkenaan tentang kebimbangan kadar kompaun yang menunjukkan terdapat wujudnya kedudukan dua darjat di mana kita dilihat menghukum masyarakat dan juga melindungi golongan-golongan VIP. Saya ingin memberikan jaminan melalui rang undang-undang ini dan juga akan menasihatkan kepada semua kaki tangan kami untuk bersikap terbuka dan adil apabila mengenakan kompaun sekiranya bersalah. Untuk makluman, Dasar Literasi Kebangsaan 2024 yang dilancarkan pada September 2024, Dasar Literasi Kesihatan Kebangsaan merupakan satu inisiatif penting dalam menangani cabaran literasi kesihatan di Malaysia. Melalui dasar ini, kerajaan komited untuk meningkatkan literasi kesihatan dalam kalangan rakyat bagi memastikan setiap lapisan masyarakat mendapat akses kepada maklumat kesihatan yang jelas, mudah difahami dan tepat, merujuk kepada tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi tahun 2023 secara keseluruhannya 48.5% daripada dewasa Malaysia mempunyai tahap literasi yang mencukupi ataupun sufficient, meningkat sebanyak 7.8% daripada tahun 2019. Ini menunjukkan sekiranya rang undang-undang ini dikuatkuasakan, kita sudah pasti pemahaman masyarakat akan lebih mudah. Walaupun angka yang ditunjukkan hampir hanya 50% daripada masyarakat dewasa Malaysia memahami berkenaan tentang literasi kesihatan, kita akan bekerjasama bersama dengan wakil rakyat dan juga akan memperkasakan penggunaan sosial media untuk mewawarkan berkenaan tentang rang undang-undang ini. Dengan meningkatnya literasi kesihatan, rakyat bukan saja dapat memahami risiko penyakit berjangkit dengan lebih baik, tetapi juga dapat mengambilkan tindakan pencegahan yang lebih proaktif dalam menjaga kesihatan dan komuniti. Ini adalah langkah penting memastikan kesihatan awam terpelihara dan setiap individu dapat membuat keputusan kesihatan yang lebih baik berdasarkan maklumat yang tepat dan mudah untuk difahami. Tuan Yang di-Pertua, KKM sentiasa untuk berusaha untuk meningkatkan kesedaran pengetahuan dan amalan kesihatan yang baik dalam masyarakat. Oleh itu, kadar kompaun adalah bertujuan bukanlah untuk menghukum, tetapi sebagai bentuk didikan bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang dengan mengambil kira keadaan ekonomi semasa dan kesan terhadap masyarakat. Dan juga nilai kompaun ini hampir 35 tahun tidak dipinda. Kompaun yang akan dikenakan adalah berdasarkan mana-mana kesalahan yang boleh dikompaun di bawah Akta 342 ataupun mana-mana peraturan yang dibuat di bawah akta tersebut. Bayangkan sekiranya rakyat tidak memandang berat terhadap undang-undang berkaitan pengawalan penyakit berjangkit ini,
Ini akan mengakibatkan penularan penyakit berterusan sehingga menyebabkan kejadian wabak dan pandemik, keperluan kemasukan ke hospital dan unit rawatan rapi yang tinggi serta mengakibatkan peningkatan kadar kematian. Situasi ini akan mengakibatkan peningkatan kos pengurusan kes penyakit berjangkit melampau yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Jumlah 5,000 yang diperuntukkan merupakan had maksimum dan kompaun sebenar akan mengambil kira tahap keseriusan kesalahan yang dilakukan agar ia seimbang dan adil. Saya ingin menegaskan bahawa tujuan utama peningkatan kadar kompaun ini adalah untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan yang ditetapkan, terutama langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit yang memperkukuhkan kawalan kesihatan awam demi keselamatan dan kesihatan awam, bukan untuk sekadar menghukum ataupun punitif. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Puchong, saya ingin menegaskan bahawa Malaysia masih lagi mengambil pendekatan yang munasabah dan seimbang dalam menetapkan penilaian penalti. Yang Berhormat Puchong ketika itu membandingkan kadar kompaun yang dikenakan di New Zealand dan juga di Singapura, dan di mana di Singapura denda di bawah Infectious Disease Act boleh mencecah sehingga Singaporean dollar 10,000 dan bagi kesalahan pertama, dan juga 20,000 Singaporean dollar bagi kesalahan yang berulang. Walaupun demikian, di New Zealand pula, walaupun kompaun yang pertama adalah agak rendah, iaitu New Zealand dollar 500, dengan tukaran orang asing kita dalam sekitar ringgit Malaysia 1,400, penalti bagi yang berterusan boleh meningkat $50 sehari jika kesalahan itu berterusan setiap hari. Ini menunjukkan bahawa denda boleh meningkat secara signifikan jika kesalahan berlanjutan. Begitu juga dengan denda pelanggaran serius seperti perintah kuarantin boleh mencapai sehingga New Zealand dollar 10,000. Oleh yang demikian, Malaysia menetapkan denda maksimum yang lebih munasabah berbanding negara-negara lain serta cukup untuk bertindak sebagai pencegah bagi mereka yang melanggar undang-undang kesihatan awam dan tidak membebankan rakyat secara berlebihan. Pendekatan ini juga menunjukkan bahawa penetapan penalti mengambil kira kesejahteraan rakyat dan keadaan sosioekonomi negara, menjadikan ia lebih berpatutan berbanding beberapa negara yang lain. Ini membuktikan bahawa Malaysia masih mampu mengekalkan keseimbangan antara pencegahan dan keadilan tanpa membebankan rakyat. Selain daripada itu juga, Yang Berhormat, saya pada hari ini agak gembira menerima banyak soalan-soalan daripada Yang Berhormat di dalam Dewan ini. Bermula daripada Yang Berhormat Tenggara, berikutnya kepada Pasir Gudang, Kapar, Krian, banyak. Dan juga soalan-soalan ini akan saya jawab secara bertulis dan juga akan saya cuba jawab di dalam Dewan ini. Berkenaan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tenggara berkenaan tentang penggunaan peranti MySejahtera. Sememangnya diakui peranti MySejahtera adalah merupakan peranti ataupun aplikasi yang baik dan juga mempunyai potensi yang sangat-sangat besar. Dan juga perkara ini turut diulang oleh beberapa Yang Berhormat sebentar tadi. Dan juga penggunaan MySejahtera ketika ini telah pun berkembang melalui temujanji, pendermaan organ dan juga banyak aplikasi-aplikasi yang dapat dibangunkan, dan sekarang kerajaan sedang dan juga akan menentukan hala tuju MySejahtera sama ada MySejahtera mampu menjadi super apps bagi masyarakat dan juga rakyat di seluruh Malaysia. Selain daripada itu juga berkenaan tentang apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tenggara adalah berkenaan tentang kebimbangan beliau berkenaan tentang kompaun telah pun dijawab. Bagi pembahas kedua iaitu Yang Berhormat Kapar, banyak soalan-soalan yang bangkitkan iaitu berkenaan tentang pindaan yang banyak kali dan juga selain daripada itu berkenaan tentang bagaimana untuk kita melakukan persediaan pada masa hadapan dan juga berkenaan tentang isu pegawai yang diberikan kuasa dan juga gelaran. Gelaran seperti Inspektor Kesihatan dipindah adalah berasaskan kepada skim perkhidmatan kerajaan ataupun Akta Profession Kesihatan Bersekutu 2016 iaitu Akta 774.
di mana pegawai kesihatan persekitaran artinya mana-mana pegawai kesihatan persekitaran dalam perkhidmatan kerajaan ataupun mana-mana pihak berkuasa tempatan termasuk penolong pegawai kesihatan persekitaran. Dan juga selain daripada itu, isu-isu yang dibangkitkan akan saya hantarkan jawapan secara bertulis. Dan selain daripada itu juga isu yang baik dibangkitkan oleh Yang Berhormat Arau dan berkenaan tentang pengawalan penyakit berjangkit yang berkaitan dengan Mpox dan juga termasuk di pintu-pintu masuk seperti yang terdapat di Johor, iaitu berkenaan tentang Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mengambil langkah proaktif dalam memastikan penjagaan kes kecemasan kesihatan dan pencegahan penularan penyakit termasuklah Mpox di pintu masuk. Sebagai sebahagian daripada langkah berjaga-jaga, kesemua pejabat kesihatan di pintu masuk antarabangsa diarahkan memperketatkan saringan kesihatan terhadap pengembara antarabangsa terutama sekali negara yang berisiko. Langkah ini termasuklah pemeriksaan suhu badan, pemantauan tanda-tanda dan gejala penyakit serta pengesanan awal kes yang disyaki oleh Mpox. Pengembara yang menunjukkan gejala akan ditunjukkan dengan segera kepada petugas kesihatan untuk pemeriksaan lanjut dan pengasingan yang diperlukan. KKM juga terus memantau situasi global dan menyelaraskan langkah pencegahan serta kawalan mengikut panduan yang diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan pihak berkuasa kesihatan antarabangsa. Sebarang kes Mpox yang disahkan akan dilaporkan mengikut prosedur yang ditetapkan dan langkah-langkah kawalan akan diambil dengan segera. Dan juga untuk makluman ahli-ahli Dewan, penyakit Mpox ini adalah juga terlibat ataupun adalah merupakan jangkitan yang disebabkan aktiviti-aktiviti lifestyle yang berisiko tinggi. Berkenaan tentang isu, berkenaan tentang fasilitis pasir gudang, adakah bersiap sedia untuk mempunyai unit khas pencegahan pengawalan penyakit berjangkit seperti denggi dan TB. Hospital Pasir Gudang yang siap dibina pada tahun hadapan adalah dirancang untuk menjadi sebuah hospital berpakar meja. Sudah pasti segala persiapan berkenaan tentang kawalan penyakit ini sudah tersedia di hospital berpakar meja tersebut dan juga sama seperti klinik yang telah dibangunkan. Berkenaan tentang pembahas keempat kita berkenaan tentang daripada pengkalan CEPA, terdapat 7 soalan yang dibangkitkan dan salah satunya adalah berkenaan tentang fee IJN yang turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Arau. Saya akan menjawab isu berkenaan tentang IJN ini di satu ruang dan masa yang lain kerana tidak berkaitan. Walaupun demikian, kita masih lagi menghantar pesakit-pesakit, bukan kita menolak pesakit-pesakit yang sedia ada ataupun menindas pesara-pesara kerajaan, tetapi kita hanya memindahkan pesakit-pesakit ini ke fasilitis-fasilitis sedia ada di bawah KKM seperti pusat jantung yang terdapat di hospital-hospital kami. Dan juga dengan ruangan ini lebih ramai lagi pesakit B40 dapat dirujuk ke IJN. Dan juga selain daripada itu, berkenaan tentang apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kubang Krian berkenaan tentang pintu masuk antarabangsa, udara, laut dan darat. Pada masa ini, pintu masuk antarabangsa PMA telah mempunyai penjawatan sedia ada bagi menjalankan tugas ini. Namun di bawah Akta 342 sedia ada, hanya lapangan terbang dan pelabuhan saja yang dinyatakan. Oleh itu, RU ini telah memasukkan sempadan daratnya bagi menjelaskan pintu masuk antarabangsa. Dan juga saya masih mempunyai catatan berkenaan tentang isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat berkenaan tentang apakah yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan berkenaan tentang apa yang kita sebut jasa ataupun petugas-petugas kesihatan yang kita yang bertugas ketika musim pandemik suatu ketika dahulu. Pada tahun lepas, beberapa penambahbaikan yang telah kita lakukan. Salah satunya adalah jururawat kontrak yang telah pun memberi hikmat bati ketika COVID-19
keluaran ILKKM dan juga keluaran swasta telah pun diserap masuk sebagai jururawat tetap. Dan begitu juga dengan pegawai-pegawai di lapangan ataupun pegawai penolong pembantu pegawai persekitaran, di mana ketika ini memang kita akui bahawa terdapat kekurangan dan juga dengan pelaksanaan RUU ini kita masih lagi memerlukan persetujuan daripada agensi pusat untuk meluluskan sebilangan dan juga dalam anggaran hampir 900 jawatan yang ketika ini berstatus kontrak telah pun kita hantar ke pihak agensi pusat agar dipertimbangkan, dan mereka ini adalah merupakan sebahagian daripada wira-wira yang tidak didendangkan tetapi berstatus kontrak. Dan juga selain daripada itu, kita mempunyai hampir 6,000 lebih petugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dilaksanakan, yang telah disebut di dalam pindaan rang undang-undang ini. Dan juga selain daripada itu, saya ingin menyebut berkenaan tentang isu yang dibangkitkan yang agak menarik dan sensasi oleh Yang Berhormat Jelutong berkenaan tentang pembaziran vaksinasi, dan juga sudah pasti apabila kita menyebut pandemik COVID-19 berlaku satu senario yang tidak pernah kita hadapi, dan juga pembelian vaksinasi ini telah pun saya bentang di dalam Dewan melalui Kertas Putih Kesihatan, dan juga pihak PAC pun telah melakukan prosiding-prosiding yang bersesuaian berkenaan tentang punca pembaziran vaksinasi ini, vaksin-vaksin. Dan apa yang berlaku dan apa yang boleh saya jelaskan secara mudah adalah ketika perolehan vaksinasi ini vaksin ini dibuat, kita berdepan dengan satu senario yang baru, dan juga kebolehan kita untuk melakukan vaksinasi pada fasa pertama adalah sangat-sangat baik, di mana kita menjangkau hampir lebih 85% masyarakat rakyat kita diberikan vaksinasi secara percuma, dan ketika itu sambutan vaksinasi adalah sangat baik. Tetapi setelah berlaku proses vaksinasi seterusnya, ataupun booster dose ataupun vaksin tambahan, terdapat penurunan yang mendadak, di mana booster dose yang terawal kita hanya mencapai sekitar lebih kurang hampir 48%, dan juga booster dose yang kedua kita hanya mencapai hampir sekitar 2% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahawa terdapat rasa yang mungkin kurang senang di kalangan masyarakat, dan juga mungkin masyarakat yang menerima vaksinasi yang pertama berasa lebih selesa dan lebih selamat, dan sehinggakan tidak ingin lagi mengambil booster dose, dan itu menyebabkan pembelian vaksinasi ini berlaku pembaziran. Dan juga kita membandingkan pembaziran dengan negara-negara yang lain seperti rakan-rakan kita, dan juga apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat seperti kenapa kita tidak membantu rakan-rakan ASEAN kita seperti Myanmar ataupun rakan kita di Asia Timur seperti Bangladesh. Sememangnya kita telah pun menawarkan berkenaan tentang pemberian vaksinasi tersebut. Walaupun demikian, terdapat negara-negara kecil ataupun negara-negara yang tidak berkemampuan, tidak mempunyai fasilitis penyimpanan vaksin ini, yang menyebabkan mereka tidak sanggup untuk menerima vaksin-vaksin yang kita sedia berikan, dan juga terdapat berlaku pembaziran ataupun pelupusan vaksin di negara-negara luar adalah diakibatkan mereka menerima sejumlah vaksin yang hampir tamat tempoh. Dan juga kita sebenarnya mempunyai tempoh masa yang agak panjang. Cuma penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi seperti apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Arau, anggapan beliau ataupun tanggapan masyarakat, persepsi yang kurang baik adalah kematian ketika ini adalah disebabkan oleh vaksinasi. Saya ingin menegaskan bahawa punca kematian bukanlah disebabkan vaksinasi semata-mata. Memang terdapat satu jawatankuasa untuk mempertimbangkan kesan ataupun side effect dengan izin berkenaan tentang vaksinasi ini, tetapi penyakit-penyakit yang berlaku ketika ini adalah disebabkan pelbagai punca. Salah satunya adalah NCD, penyakit yang tidak berjangkit seperti diabetik, dan selepas post-COVID-19 ini kita dapat melihat dengan jelas bahawa lebih ramai masyarakat concern untuk pergi ke fasilitis, membuat pemeriksaan, dan juga jangkitan-jangkitan ini kita masih lagi dalam proses peradaan post-COVID-19 ataupun trauma yang masih kita alami ketika COVID. Yang Berhormat.
Terima kasih Timbalan Menteri, satu penjelasan yang baik. Cuma saya nak Timbalan Menteri memberikan jawapan yang hitam putih berkenaan dengan kenyataan daripada Perdana Menteri sendiri pada Februari 2023 bahawa perolehan vaksin COVID-19 ini dan kos yang dimuktamadkan tidak ikut peraturan kerana ditandatangani oleh Menteri Kesihatan tanpa persetujuan Peguam Negara. Jadi berdasarkan penjelasan Timbalan Menteri, ia tidak demikian. Boleh Timbalan Menteri bagi penjelasan sikit. Seperti apa yang telah saya jawab sebentar tadi, Yang Berhormat, berkenaan tentang pembelian vaksinasi ini telah pun kita dedahkan di dalam kertas putih kesihatan dan juga berdasarkan laporan PAC. Dan juga sememangnya terdapat pandangan-pandangan di luar sana untuk kita melakukan audit yang lebih komprehensif berkenaan tentang kegagalan ataupun pemberian vaksinasi booster dose ini yang tidak berkesan sehingga menyebabkan pembasiran yang sangat-sangat besar. Dan saya berharap agar Yang Berhormat boleh merujuk kepada kertas putih yang saya bentangkan pada tahun lepas dan juga di situ ada mempunyai sebahagian jawapan-jawapan dan juga kami bersedia untuk memberikan jawapan-jawapan yang lebih mendalam berkenaan ini secara bertulis kelak. Selain daripada itu, Yang Berhormat, saya juga tertarik kepada apa yang telah disebutkan berkenaan tentang persiapan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Wabi Pulai berkenaan tentang persiapan kita berdepan dengan sebarang pandemik. COVID-19 telah mengajar kita pelbagai kaedah dan juga cara dan juga saya cukup yakin bahawa apa maklumat-maklumat yang kita perolehi semasa COVID-19 tersebut masih lagi sedang kita kaji dengan teliti. Sebab itu susulan daripada pindaan rang undang-undang ini kita akan mempercepatkan segala prosedur-prosedur berkenaan tentang rang undang-undang ini dan juga untuk maklumat yang ahli dewan. Saya ingin menekankan ketika sesi untuk mengubal rang undang pindaan ini, kita telah pun menjalankan banyak sesi libat urus seperti yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Krai. Sepanjang tahun 2024, sejumlah 12 sesi libat urus yang melibatkan 113 agensi kerajaan dan bukan kerajaan termasuk Persatuan Perubatan Malaysia MMA, universiti, pihak berkuasa tempatan, Persatuan Hospital Swasta Malaysia dan pemengaruh ataupun influencers di dalam bidang kesihatan. Pada masa yang sama, satu sesi Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen dan sesi urus bersama ahli-ahli Parlimen telah diadakan bagi memaklumkan tentang pindaan Akta 342 ini. Aktiviti libat urus ini juga diadakan secara berterusan bagi memastikan kesedaran dan kefahaman ahli Parlimen dan masyarakat terhadap rang undang-undang ini. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli-ahli Parlimen daripada kedua-dua kerajaan ataupun daripada pembangkang yang telah pun mengambil serta di dalam sesi libat urus ini. Dan juga ada input-input yang diperolehi daripada Yang Berhormat kita jadikan sebagai dasar dan juga polisi. Dan juga berkenaan tentang Sila gulong ya. oh, okey. Saya juga ingin menyentuh apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tumpat berkenaan tentang HIV. Akta 342 ini merangkumi semua jenis penyakit termasuk HIV yang disenaraikan dalam jadual pertama sebagai penyakit berjangkit yang perlu dinotifikasikan. Pesakit HIV dirawat mengikut garis panduan yang menyeluruh termasuk mengenal pasti kontak bagi pencegahan. Tetapi apa yang dibangkitkan berkenaan tentang adakah rang undang-undang ini akan diguna pakai bagi mengisytiharkan kawasan yang tidak selamat dan terdedah dengan HIV, kita akan melakukan program literasi dan juga libat urus dengan ahli-ahli Parlimen. Sebagai penutup, Puan Yang di-Pertua, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas dan menyuarakan pandangan terhadap rang undang-undang ini. Pindaan ini adalah amat penting bagi memastikan kesiapsiagaan negara bagi menangani ancaman penyakit berjangkit.
Ia tidak hanya memastikan pencegahan dan kawalan yang lebih cekap dan berkesan, tetapi juga menjadi asas penguatkuasaan yang mantap untuk menghadapi sebarang wabak atau pandemik pada masa hadapan, termasuk ancaman penyakit berjangkit yang baharu. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit seloka. Penyakit berjangkit datang tanpa diduga, langkah pencegahan kita aturkan. Dengan akta ini, kita dijaga agar kesihatan terus berkekalan. Pengawasan rapi elak bahaya, sokongan YB kita satukan. Agar rakyat sihat dan sejahtera, negara maju kita impikan. Untuk masa depan, kita persiapkan RUU ini untuk generasi mendatang. Kesihatan lestari kita usahakan agar sihat, aman dan cemerlang. Justru, Kementerian Kesihatan Malaysia komited untuk terus memperkukuhkan kerjasama dengan semua agensi dan pihak berkepentingan bagi memastikan akta ini dilaksanakan dengan baik mungkin setelah ia diluluskan. Melalui usaha bersepadu, kita yakin bahawa ancaman penyakit berjangkit dapat dicegah dan dikawal sehingga berupaya memastikan kesihatan dan keselamatan rakyat serta kesejahteraan negara terjamin. Akhir kata, saya ingin menekankan sekali lagi adalah sangat kritikal agar Rang Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2024 ini diluluskan dan disokong oleh semua ahli dewan supaya akta ini dapat dikemaskini dan menutup kelopongan ataupun lakuna dalam kerangka perundangan sedia ada negara agar selari dengan keperluan semasa. Oleh itu, kesiapsiagaan dan respon di dalam menangani ancaman penyakit berjangkit yang baharu muncul semula, termasuk pandemik, melalui pengesanan awal dan langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang lebih efisien, efektif dan menyeluruh. Sekian sahaja pergulungan saya pada petang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.